Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya bersama dengan anak saya iaitu Abang Berdehe akan tengok-tengokkan kipas ni lah. Kipas dia ni ada masalah sikit. Eh. Bila kita on bila kita on dia, tekan nombor 1, dia tak nak pusing tau. Bila tekan nombor 2 pun tak nak pusing. Dia pusing slow je. Dia macam slow-slow lah suka hati dia. Lepas tu kalau nombor 3 dia ambil masa sikit barulah dia boleh berpusing full speed dengan kelajuan penuh. Okey. Jadi kita akan tengoklah apa-apa yang boleh kita buat. Okey. Jadi untuk kerosakan kali ni lah, problem kali ni, kita nak tengok dia punya kapasitor. Okey ke tak okey. Kalau tak okey, kita tukarlah. Tadi pun ada beli kapasitor. Jadi sementara kita tengok apa yang patut, saya nak minta Abang Berdehe untuk tutup switch dulu. Tutup switch, lepas tu cabut kepala plug tu. Lepas tu dia akan lerai Dia akan leraikan kipas ni. Okey? Jom tengok. Cara nak buka kipas ni, kan nampak tak yang bawah ni? Mula buka ni. Lepas tu korang nampak tak dekat tengah-tengah ni, nampak ada skru 1, 2, 3, 4 ni ada lubang skru. Kena cabut semua ni. Okey, Alhamdulillah Abang Berdehe dah buka sebahagian daripada kipas tu, dia dah lerai kan. Untuk bahagian skru ni saya pula akan buat. Okey. Jam pukul 9.47. So Alhamdulillah kita dah siap dah buka benda ni dua-dua ni. Jadi jom kita tengok apa masalah kapasitor dia. Kalau motor tak berfungsi, dia bergerak slow je. Akibatnya tentang ni. Nampak tak? Kapasitor ni. Kapasitor ni kena tukar. Okey. Kapasitor ni, dia punya unit dia adalah microfarad 1.5. Kalau yang asal ni adalah 1.2 microfarad. Okey. Dia pula tak ada kutub ataupun terminal positif negatif disebabkan dia AC, alternating current, arus ulang-alik. So dia tak memerlukan kutub lah sama ada positif ke negatif. Kita boleh pasang wayar mana-mana pun boleh. Okey. Itu sifat komponen AC. Kalau DC tak boleh. DC kena pastikan dia positif, negatif. So kita dah buat pemasangan sementara. Kita akan test kipas ni. Tengok dia pusing laju ke tak laju. Selepas kita tukar dia punya kapasitor. Okey.
Okey, kalau berbanding dengan sebelum ni, dia punya switch ataupun kelajuan dia ni, dia responsif lah. Bila kita on satu, dia terus pusing. Kalau kita tukar dua pun, dia terus laju. Kalau kita tekan 3, dia makin laju lah. Seperti kipas baru ataupun kipas yang sepatutnya lah. Kalau sebelum ni, kalau kita on, kita memerlukan masa lah, setengah jam baru dia laju. Okey, jom kita buat sedikit kemasan supaya dia sesuai lah nak bergerak. Kita gam ke apa. Lepas tu kita minta belum berdehir lengkapkan kipas ni balik di mana dia cabut tadi. Okey, sekarang ni kita nak pasang balik kipas ni. Tapi saya akan bantu dululah, bantu belum berdehir dulu. Kita nak pakai ni, pakai benda ni. Okey. Jom. Dah. Ini. Okay. Okey, satu lagi last. Okey, Babah nak check sikit, nak kemaskan sikit. Babah nak kemaskan sikit. Okey, belum boleh ni. Boleh pasang sampai siap. Pasang sampai siap. Jangan tinggal. Okey. Okey. Kita nak buat ujian terakhir. Ujian akhir selepas kita tukar kapasitor. Lepas tu belum berdehir pun dah pasang separuh dah dia punya cover ni. Bilah dia dah settle, dah kemas dah. Jadi kita nak tekan lah, nak test nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey tak okey. Sebelum kita buat pemasangan habis. Okey? Okey belum? Boleh tekan. Nombor 2. Okay, stop dulu. Okay, kita bagi dia berhenti habis. Lepas tu kita tekan nombor 3 terus, drastik. Okay, belum. Tekan nombor 3 terus. Dia dah laju. Kalau sebelum ni kita kena tunggu kita kena tunggu 4 hari. 4 hari baru dia pusing. Okay. Okay, kita minta belum stop dulu. Untuk belum berdehir ni buat pemasangan habis. Okay, belum tutup switch, cabut plug tu. Okay, buat terus pemasangan untuk habis. Okay, kita sudah selesai tukar kapasitor kipas dibantu oleh belum berdehir.
beliau juga tolong cabut dengan pasang, tolong lerai, lepas tu pasangkan balik. Okey lah kan. Okey. Belum ada apa kata-kata terakhir, hujung video ni, puas hati tak dengan apa ni, hasil kerja belum ni, puas hati tak? Cakap sikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sangat puas hati sebab saya tolong ayah saya baiki kipas. Jadi kipas ni dah semakin laju dah. Taklah macam dulu. Kalau nak pasang nombor 1 je, slow. Nombor 2 slow. Nombor 3 pun slow. Kena tunggu beberapa minit-minit juga Okey, soalan terakhir. Dalam banyak-banyak jenama kipas apa yang belum nak beli, nak ada, yang belum rasa bagus, 5 bintang, harga murah, buatan Malaysia, jenama apa? Bagi 3 jenama. Nombor 1 apa? Nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Cerita sikit. Okey, kalau kipas yang favourite saya nak, yang pertama adalah Sabici. Sabici dia serupa macam kipas Rezo sikit. Yang nombor 2 pula, dia nama Elba. Kalau Elba pun kecil macam tu juga, tapi cuma dia ni lah, ada warna dia lain. Yang ketiga pula adalah Butterfly. Butterfly ni ibu saya yang nak pilih sebenar dia. Sebab jenama dia pun sama dengan Rezo. Itu saja daripada kami. Okey, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share dan follow. Komen lah apa yang korang nak, nanti kita orang cuba buat konten lah. Dah lama tak buat video ni pasal satu masa. Yang kedua, modal lah. Dulu buat rider banyak modal, sekarang ni kurang sikit. Okay? Komen-komen, mana tahu boleh bantu share-share ilmu dan sebagainya. Okay? Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe. Bye.